420, I think VIP, I rasa maybe ada yang belum masuk lagi, tapi maybe yang tak datang. Kalau siapa yang boleh rakam hari ni, boleh rakam lah. Boleh rakam. Saya invite grup pirate pula. Nak invite grup pirate ke? Ke abaikan je diorang? Yes, King Sayan. Abang King Sayan ada di sini. Sudah dengar jelas tu. Invite sekejap. Saya masukkan dalam Pirate Apprentice. Okey, pada Apprentice dah masuk. Kejap lagi mesti ramai. 429, 430, 431. Invite King Pirates. Yes. Baru meriah kan ramai-ramai. Jom masuk semua. Ambil tempat duduk masing-masing. Yang VIP tu dah relax. Buat air apa semua. Ada yang tanya dah start ke? Dah nak habis dah ni. Kita pun selamat malam cikgu. Rindu webinar cikgu. Hadiah. Terima kasih. Monggo. Masuk. Ilmu dikongsi bersama. Maksudnya ilmu ni saya share. Taklah orang cakap teknik. Saya tak suka sebut perkataan teknik. Sebab saya lebih suka kepada perkataan setup. Sebab ini adalah base pada pengalaman saya lah. Bertahun-tahun saya tonggang terbalik. Trade, guna SND, SNR, macam-macam teknik saya pakai. Tapi akhirnya saya dapat gabungkan apa yang sesuai dengan saya lah. Tapi saya tak pastilah you all sesuai ke tak dengan you all punya ni. Kan? Cuma kita nak yang senang-senang saja kan. Yang simple-simple, yang macam cakap. As long boleh buat profit je lah. Simple saja. Yang profitable. Yang orang cakap ni simple. Dulu masa mula-mula saya trade SNR. Bertahun-tahun saya trade SNR 2-3 tahun. Susah sebab saya tak faham masa tu kan, masa newbie. Mana satu valid, mana satu tak valid, kena stop loss kat mana, stop loss. Banyak benda yang pening. Lepas tu belajar SND sikit, ada faham-faham sikit lah. Temu-temu tu gabungkan. Ini kita gabungkan, dia jadi king. Bila dia jadi king, alhamdulillah. Orang cakap, dah nampak dah sinar dia dekat situ. Dah nampak sinar. Saya try buka mana satu chart, Euro Canada ke. Sekejap. Buka yang tak ada setup. Yang ni saya dah prepare tadi. Okey, ni ADUJPY. Sekejap saya tukar template dia. Lukis. Sebab kita nak lukis kat sini. Boleh? Lepas tu saya buat lah. Saya compilekan semua. Saya just ajar orang lah. Ada yang okey, ada yang tak dengar suara. Ada yang tak dengar suara. Suara dengar tak dengar? Suara dengar ke tak dengar? Dengar kan? Jelas kan? Jelas. Kalau yang tak dengar suara tu maybe setting lah. Sangat jelas. Suara okey, suara. Suara okey ke macam ni ke? Kena nak saya buat macam ala-ala DJ sikit kan. Kalau nak macam DJ saya kena kontrol macho sikit. Kita bagi geng-geng pirates masuk luar. Geng-geng pirates ni kanan-kanan. Kena buat suara macam Kak Nora. Kak Nora nanti hari Jumaat ni. Saya tadi semalam saya PM dia. Saya PM Kak Nora. Kak Nora ada request. Ada request daripada grup. Kita orang nak minta Kak Nora ajar kita orang. Macam mana Kak Nora boleh confident gila tekan sampai 10 lot. Sampai 1 lot. Ajar kita orang. Lepas tu dia cakap dia MC lah 2015. Kau bayangkan 2015? Sampai sekarang tak pernah MC lagi bang. Kan? Hebat tak hebat? Kak Nora. Memang hebat. Awak cakap dengan suara dia lembut, ya Allah, okay, nanti kita akan sell kat sini. Dekat sini je kita ada QM level, tapi yang ini continuation. Sedapnya lembut. Kalau lah dia ajar. Lepas saya mau, saya teka-teka kan. Macam fokus lah kan. Betul tak? Ini kalau cikgu masuk aja, kena maki je, kena marah. Suruh lukis lah, suruh apalah. Macam-macam lah alasan dengan cikgu Mansur adalah garang. Sampai sekarang tak faham juga. Aku nak jadi dengan korang ni, kita tahu lah. Kalau perempuan aja senang faham. Kalau lelaki aja, macam tak masuk. Apa hijab yang apa dosa, aku tak tahulah. Kan? Kalau perempuan aja apa? Terus dia faham. Ya Allah, cakap. Terus masuk tangkap kepala. Bukan setakat masuk kepala, dengan suara-suara teringat, dengan muka-muka teringat, dengan terus terbuka hati kan. Betul tak? Memang orang cakap, memang inilah. Okey, I think ramai yang dah masuk. 529 saya bagi dekat SND Masterpiece, grup Masterclass. Okey, boleh ya? Saya bagi dekat ni. Ini kalau masuk ramai. Alright. Dengan saya bagi dekat dalam SND Masterpiece. Sekarang baru pula Masterpiece. Bagi dia orang, kita belajar sama-sama lah.
Lepas tu kalau perempuan saya pernah ada yang tanya saya, cikgu tak buat personal coaching ke cikgu? Saya tak buat personal coaching. Satu COVID, satu lagi saya takut jatuh. Kalau personal coaching terutamanya kalau perempuan, saya tengok belakang tu rumah dia tak. Kalau dengar kan. Kalau perempuannya personal coaching kita kena hadap depan-depan kan. Saya takut jatuh. Bahaya, dia jadi jatuh hati, jatuh cinta ke apa kan. So orang rumah saya tak kasih personal coaching. Orang rumah saya tak bagi. Kalau ada orang belajar ke nak jumpa personal face to face, dia tanya siapa? Tak ada lah ni, bagilah asal macam-macam kan. Nak meeting lah, ramai-ramai lah. So kan, so kalau personal coaching dengan perempuan memang tak ada lah, memang tak buat lah. Sebab dulu pernah sekali dengan seorang student daripada Brunei, Omar, dia pakai contact lens, menghadap saya, ada depan-depan ni, kau bayangkan ngadap perempuan lawa pakai contact lens. Aku nak cakap apa pun aku tak tahu lah tu. Dia selalu bercakap melalui hati, daripada hati ke hati. Mula dah tak dekat lah, daripada hati. Daripada mata turun ke hati. Something like that lah. So macam tu lah. Lain macam dia punya tu kan. Lepas tu tak faham. Lepas tu kita ajar dia sampai faham lah. Tapi memang trader perempuan ni saya respect. Siapa sini trader perempuan angkat tangan? Tulis sikit siapa trader perempuan kat sini. Tulis sikit saya ke. Daripada mana? Lokasi dah. Muhammad Zamri tu sudah lelaki. Nama kau pun dah lelaki. Nurul Akilah ada. Nur Hayati Yunus. Seniati Mada. Stapak. Sarmiza Azmi. Stapak. Ewa respect lelaki ke perempuan. Akmal Haris. Zanida. Rini Apriya. Nama sedap. Di Eliani. Elfiza. Devi. Fauzi. Okey, cukup. Sina Nadia Kasif. Sebenarnya trader perempuan ni dia ada satu kelebihan yang tak ada pada trader lelaki. Trader perempuan, Fatin Fariza, kan, kita punya GBP Queen. Dia master GBP. Trader perempuan ni dia ada satu kelebihan yang orang lelaki tak ada, bang. Trader perempuan ni dia ada satu, iaitu kesabaran. Dia punya sabar itu orang cakap memang lelaki tak boleh buat lah. Lelaki ni saya tak tahu. Dia tengok je benda tu bergerak je. Dia tak fikir lain lah. Dia fikir terus full margin je. Nak entry hari ni, besok terus pergi haji. Ulang alik 8 kali. Dia nak fikir full margin je. Kan? Betul lah. Kalau cikgu perempuan, kalau trader perempuan, dia fikir teliti. Ni kalau aku masuk ni, rugi nanti macam mana? Baik tak payah masuk. Lagi bagus macam tu. Bila dia tak masuk, dia tak loss. Dia tak win dan dia tak loss. Tapi trader lelaki, pantang hari Senin pagi dia dah menggigil lah tangan dia kan. Waalaikumsalam, masuk. Lepas tu, macam trader perempuan dia sebelum entry dia fikir dulu tahu. Ni walaupun ni okey tak? Boleh tak entry? Boleh tak aku nak masuk kat sini? Kalau aku masuk ni macam mana? Kalau sini macam mana? Dia tanya macam-macam. Dia ada sangat satu perkataan orang cakap sabar dan juga teliti. Dia very very teliti. Dia satu fit terlebih pun dia nampak. Kalau lelaki cikgu ni valid tak valid? Boom, dia terus balon je. Tapi kalau trader perempuan dia tengok, ni terlebih satu feet ni, ni tak valid. So dia tak masuk. Itu yang bagus. Dia bagus kat tu. Jadi bila dia jadi macam tu, dia akan lebih teliti dan dia lebih orang cakap, dia akan kurang entry. Betul ke trader perempuan kurang entry? Ke mengalahkan lelaki juga? So dia akan orang cakap teliti. Dia pilih yang cantik-cantik dia, yang kan, dia pilih macam lelaki orang saya tahu lelaki pilih perempuan macam mana. Lelaki dia tak kisah, dia just siapa-siapa pun boleh lah janji pandai masak ke apa kan. Tapi perempuan dia nak pilih lelaki, ya Allah baik. Dia punya karakteristik, dia nak orang yang beriman. Dia nak yang ustaz. Dia nak yang kaya. Dia nak yang hormati ibu bapa. Dia nak macam-macam. Betul lah perempuan kat sini. Dia nak macam-macam dia nak Said lagi, dia punya demand dia tinggi. Dia nak dai, dia nak apa orang cakap pencetus rumah, jenis level-level macam tu. Dia nak orang yang boleh bawa ke syurga bagi dia kan. Betul lah. So macam tu lah, bila dia nak entry dia kan sama juga. Dia nak entry benda tu betul-betul kena cantik. Dia kena ada fake out, kena ada CP. Dia kena ada CPLQ, dia kena ada. Kalau satu tak ada, dia takkan masuk. Betul. Tapi lelaki, dia peduli apa? Agak-agak cantik je, okey, settle lah. Agak cantik, ada something like that. Okey, boleh. 9.40 dah. Kita ada 750. Kita tunggu lagi sementara tunggu yang lain.
Sekejap, ada yang cakap tak ada suara. Sekejap, saya tulis kat sini kejap. Ada orang cakap dia tak ada suara. Kita hari ni bukan, kelas kita belum start, kita jangan sembang-sembang. Kita bukan battle of orang cakap sexes lah. Maksudnya lawan lelaki perempuan tak. Cuma perbezaan antara trader perempuan dengan lelaki. So nanti kita belajar dengan Kak Nora. Macam mana Kak Nora boleh buat macam ni. Sampai orang cakap dia stabil. Dia maybe student saya sebab dia ada mention dia ada belajar dengan saya. Tapi saya pun tak tahu. Saya tak tahu bila. Sebab 2015 dah agak lama. Masa tu zaman-zaman QM, zaman-zaman siapa saya tak ingat lah. Yang dulu-dulu. Tapi kalau you tengok dia punya entry dia tu, dia cari simple QM yang apa? Follow trend. Kan? Dia entry yang orang cakap, kalau yang macam, saya bagi contoh lah. Contoh dia punya entry dia tu. Dia ambil QM yang follow trend, lepas tu dia ambil yang break trend line kan. Break trend line, lepas tu dia campur tiga. Campur tiga, 1, 2, 3. Nanti kita belajar lah dengan dia. Saya pun tak tahu sangat. Dia ambil yang jenis-jenis macam ni. Dia break trend line, lepas tu 1, 2, 3. Lepas tu kat sini dia tambah lagi 1, 2, 3. 1, 2, 3. So dekat 3 dia dah masuk. Dah, cukup. So benda lah tu lah, orang cakap tu dia punya strategi. Nanti kita akan belajar dengan dia lah. Tapi macam mana dia boleh berani masuk 10 lot, 20 lot, 10 lot lah. 5 lot tu memang saya respect lah. Saya tak pernah lagi tekan 10 lot. Saya paling tinggi saya tekan 5 lot. Tapi itu pun sekejap je saya close tu. Macam saya nak gugur jantung juga lah. Tengok dia biru punya laju, kalau merah pun laju gila. Yang 92 lot tu bukan dia. Yang 92 lot tu itu Dira The Gold Digger. Dira The Gold Digger tu pun perempuan juga. Hebat lah, perempuan hebat. Dia trade GJ, I think mostly GJ. Dulu jadi orang cakap jadi legend lah sebab dia trade kau. Tapi Dira I tengok dia punya entry dia pakai time frame besar, daily dengan weekly. Banyak gold. Memang sekarang dia dah senyap lah. Dia trade sampai boleh keluar kereta orang cakap boleh beli kereta sport, McLaren. Kau jangan main lah. McLaren. McLaren tu harga berjuta. Dia boleh beli dengan hasil trading dia. Dan 92 masih lagi sembang-sembang lagi kan. Okey, boleh start tak? Boleh start. Dira tu masih single kot. Adalah single, lawa pula tu. Kan? Tengok tu punya IG, Instagram dia memang lawa. So macam korang ni yang trader yang $10, depo $10 MCMC, kau jangan mimpilah nak ngurat Dira. Dia punya legend tu tinggi sikit. King Sayan kan. Kalau saya minum kejap. Kalau korang punya entry, korang punya depo 10 USD, tapi kita punya depo 10 USD kita full margin kan. Alright, okay, kita start lah. Assalamualaikum semua, khabar semua, salam sejahtera, salam Malaysia, Brunei, Singapura dan Indonesia. Alright. Hari ni kita belajar King Master. Apa tu King bang? The first thing, boleh start lah? Boleh start belum? Start lah. Alright, King, apa itu King? King dia sebenarnya daripada perkataan King, K-I-N-K. K-I-N-K. Apa itu King? King ni pula dia cucuk bawah, cucuk atas. Dia macam ni. Dia cucuk bawah, cucuk atas. Kalau ada satu line, dia cucuk bawah, cucuk atas. Ini King. Dekat mana you nampak King ni? Biasa dekat pagar. Nampak tak pagar? Dekat pagar sekolah, pagar hijau. Kalau saya buat satu lukisan pagar ni, dia start daripada basic lah. Korang pun dah tengok video kan? Okay. Dekat pagar sekolah yang hijau-hijau tu, ingat, nampak kan? Dia punya pagar tu. Imagine pagar sekolah yang korang panjat ni lah. Dekat bawah tu biasa tempat yang orang ni lah. Dekat atas tu, dia biasa ada satu wire panjang. Betul tak? Lepas tu dia ada yang tajam-tajam. Dia ada tajam-tajam. Dia macam X kecil-kecil. Itu nama dia King. Kecil-kecil. So dia cucuk sana. Dia untuk elakkan orang panjat pagar. Dia elakkan panjat pagar. So benda lah tu dipanggil King. So kita tukar benda lah ni jadi King. Lagi best lah. Lagi best. So lepas tu dia punya konsep King ni dia adalah simple. Very very simple.
Kalau pembaris you rasa simple, yang ni lagi simple. Orang cakap dia punya konsep dia cucuk bawah, cucuk atas, balon. Cucuk bawah, cucuk atas, balon. Kau hafal bendalah ni je. Kau hafal bendalah ni settle, dah boleh entry lah. Dia cucuk bawah, dia cucuk atas, balon. Apa tu balon nanti kita akan belajar lah. Tapi kalau bahasa straight ni tak payah, tak sedap lah. Cucuk bawah, cucuk atas, balon. Kita nak bahasa yang orang cakap filosofi stone. As above, so below. As above, so below. As above, so below. As below, so above. Dia macam tu. Baru sedap sikit ayat dia. As above, so below. Siapa pernah baca Emerald Tablet? As above, so below. As within, so without. Ni power bang. Serious power. Ilmu duniawi yang memegang the whole secret. It is true. The secret of the universe. As above, so below. Tajuk dia memang macam cakap. Sama lah. Memang kalau kau faham dia ni memang best. So kita tukar dia dekat chart. King ni dia cucuk bawah, cucuk atas ataupun as above, so below. Ni maksudnya yang bawah ni dia sama dengan yang atas. Let's suppose kita ada satu. Biasanya dia very dekat ada SSR atau apa? Ada significant support and resistance. Saya tulis SSR. SSR ni line significant support and resistance. Okay. So far faham kan? SSR. Let's suppose katakanlah ada satu support kat sini. Lepas tu price break. Contoh je, kita nak menunjukkan yang bahawa ianya adalah significant support and resistance. So tempat-tempat ni SSR, support, resistance, lepas tu dia break, lepas tu dia support. Lepas tu dia break. Dia break ke bawah. Biasa ke bawah. Okay. So mula-mula kat sini kita ada support. Lepas tu kita ada resistance. Lepas tu kita ada support. Okay. Now, dekat sini dia terus break. Dia tak buat support, dia tak buat resistance. Dia terus break. Heavy. Very, very heavy. So dekat sini, dekat kawasan ni lah yang kita nak tengok. Kita nak cari key. Kita nak cari yang cucuk bawah, cucuk atas. Biasanya apa dia? Biasanya you akan jumpa drop, base, drop. Kalau saya lukis sebenarnya ni. Warna merah, candlestick warna merah. Dia akan ada satu shadow cucuk bawah. Ini saya padam lah. Lepas tu dia ada macam ni. Okey. $888. Terbaik. Okey. So far follow. Faham tak? Okey, apa yang cucuk bawah, cucuk atas ni? Yang ini. Dia punya shadow ni. Kalau saya buat dia punya kotak dia ni. Shadow dia ni yang cucuk bawah. Shadow, yang bawah ni cucuk bawah. Yang ni cucuk atas. Okey. So far faham apa benda yang cucuk bawah, cucuk atas tu? Iaitu shadow. Shadow. Faham? Cucuk bawah, cucuk atas is equal shadow. Biasanya dia berbentuk shadow double maru. Apa tu double maru? Tahu tak double maru tu apa? Double maru ni dia adalah candlestick marubozu. Let's suppose katakan ada price turun ke bawah. Okey. Dia buat shadow. Biasa marubozu dia punya body dia besar tau bang. Body besar. Shadow dia pendek je. So bendalah ni nama marubozu. Belajar dekat Google lah. Nama CS ni adalah marubozu. Body dia besar. Okey. CS marubozu. Body dia besar dan panjang. Macam cakap
Dia gemuk gemuk. Lepas tu dia tough. Dia body dia besar, panjang. Faham tak? Marubozu. Lepas satu marubozu ni, dia ada lagi satu lagi, sambung. Dia lepas marubozu, dia marubozu lagi. Dia turun lagi. Okay. So, sini ada marubozu, sini pun ada marubozu, betul tak? Okay. Lepas tu, ada berapa marubozu sini? Ada 2 kan? Ada 2, so kita namakan dia double maru. Ataupun ada siapa brother kawan saya, dia nama dia double ni, double lah bahasa Inggeris, saya saja tulis bahasa Melayu lah. Double maru ataupun maru-maru. 2 marubozu, maksudnya ada 2 marubozu, the drop and the drop. So kita senang cerita letak nama double maru. Shadow double maru. Okay, so far follow double maru. Sebab benda ni penting, you akan nampak. You akan nampak nanti a lot. Memang kita nak cari benda lah ni je. Kau jumpa double maru ni, orang cakap kau cari shadow dia je. Okay, now. So, bila dah ada double marubozu, dia ada 2 shadow. Satu shadow yang bawah. Yang pertama, saya tulis ni yang pertama. CS marubozu yang pertama ni. Yang ni kedua. Yang pertama ni, shadow bawah dia biasa pendek. Yang ni lah. Yang ni saya tandakan ni. Ini yang dipanggil cocok bawah. Dia cocok bawah. Lepas tu dia close, dia cocok atas, lepas tu dia terjun ke bawah. Ni. Yang ni cocok atas. Yang ni cocok atas, yang ni cocok bawah. Cocok bawah. So far faham cocok bawah, cocok atas. Dia cocok bawah dulu tau, jangan cocok atas dulu. Cocok bawah dulu. Bahasa Inggeris saya tak tahu nak cakap apa lah. Saya tak tahu saya nak sebut dia sebagai bahasa Inggeris apa bang? Berapa pip CS baru? Dia tak ada. Nanti kita akan tengok dekat time frame. Kalau time frame besar, H4 dia besar lah. Nanti kita akan. Sebab yang penting dia bukan body dia ni. Yang penting dia punya shadow. Poke below, poke top. Tak sedap lah. Kita letak S below, S above, so below lah. Maksudnya, dia punya shadow ni sama. Atas sama, bawah sama. S above, so below. Stick down, stick up. Whatever lah. Tapi dia cocok bawah, cocok atas. Okay. Now. Okay, sobat faham? Faham tak? Lepas tu, bila dia dah buat cocok bawah, cocok atas ni, biasanya dia akan terjun lah. Biasa dia akan terjun. Kita bukan entry kat sini tau, sebab kita tak tahu masa tu dia break ke tak. SSR. SSR ni satu tempat yang penting. Dia panggil key level. Key level. Iaitu tempat-tempat yang penting. Pras nak tembus susah, mantul. Dia susah tembus sampai sini, susah tembus sampai sini, dia susah tembus. Tiba-tiba dekat sini dia tembus selamba je. Dekat sini dia tembus selamba saja. So kawasan ni is very very important. Maksudnya dia cocok bawah, dia test dulu benda lah ni, lepas tu dia naik atas, lepas tu dia terjun. So ini adalah king zone kita. Yang shadow atas ni king zone. Ini kita panggil king zone ataupun king zone cell. Okay. Faham? So far follow? Shadow kena sama panjang ke? Biasanya sama. Kalau sama panjang cantik bang. Kalau you jumpa sama panjang, dia akan jadi S above, so below. Time frame berapa? Okey. Paling cantik saya test time frame H4. H4 paling best. Kalau you jumpa dekat H4, location dia SSR, nanti kita akan belajar lah. Ni untuk sell lah. Memang cantik lah. Tapi kalau H4 tak jumpa, H1 boleh, M30 pun boleh. Ada soalan tanya apa candle makin panjang makin bagus. Maksudnya dia yang bagus ni sebab dia lepas dia buat cocok ni, dia terjun ke bawah. Yang itu bagus. Lepas dia terjun tu bagus. Okay, sekejap. Okay.
Okey. Alright, ini adalah yang basic king, basic king. Sebab nanti dia akan ada banyak lagi, dia akan ada Barry single fin king, ada VE merah-merah king. Kita pakai double maru king dulu. So faham tak double maru king? Lagi besar time frame lagi bagus. Dia punya reject dia lagi kuat. So faham? Nanti kita akan tengok contoh. Dia time frame mana-mana pun tak kisah bang. Dia time frame mana pun. Jadi kau nampak benda lah ni. Lepas tu nanti dia ada no shadow king lah, dia ada macam-macam. Tapi konsep dia, kena ingat konsep dia. Konsep dia, king ni, double maru king ni, dia mesti berada di SSR. Satu, dia berada, paling penting, dia bukan mendalah ni bang. Paling penting adalah lokasi. Dekat mana mendalah tu korang jumpa? Lokasi is the most important. Bukan semua bila kau jumpa je double maru masuk balik, boom, tiba. Tak jadi. Okey, tadi kita dah belajar cucuk bawah, cucuk atas, lepas tu ni atas ni king zone cell kan. So apa, macam mana kita nak entry? Tak ada orang tanya pula macam mana nak entry. Hari ni kelas baik-baik semua, tak ada tanya ya nak entry macam mana. Kita entry bila price dah break, dia datang balik, kita akan sell. Macam tu. Yes. Maksudnya dia akan retrace balik, cari tempat decision point. Ini panggil decision point ni. Tempat kat shadow ni biasanya dia akan datang balik dan kita akan sell. Ada yang tanya kena tunggu PA tak? Of course kena tunggu PA. PA tu price action dekat sini. Kawasan dia retrace tu kena tunggu sama ada fake out ke ataupun CP ke. Anda. Sekejap. CP ataupun CPLQ ataupun diamond. Ada tiga-tiga ni baru sedap. So, nak entry, baru confident. Tetapi kalau tak ada PA pun okey. Kalau dia break sekejap, dia patah balik laju, dia akan insyaAllah. Sebab kita punya stop loss kecil bang. Stop loss atas shadow. Stop loss atas shadow lebih kurang dalam berapa pin ni. Semua white. Background. Stop loss kita dekat shadow. Zone kita entry ni dekat shadow ni saja. Lebih kurang biasanya dalam 10 pip, 15 pip hingga 20 pip. Pakai time frame besar. Boleh tak? Pernah tak? Ada orang tanya pernah tak dia cucuk lebih daripada shadow? Ada. Memang ada. Kadang-kadang dia terlepas. Dia akan jadi hidden king. Hidden king nanti kita akan belajar penengkola. Kita belajar basic dulu hari ni. Dia ada hidden king, dia ada fake out king, dia ada macam-macam king. Nanti demam Ada yang demam, ada yang muntah hijau. Daripada dah faham, baik-baik faham, lepas tu jadi tak faham balik. Sebab apa? Sebab dah termasuk, terjebak dalam advance. So kita belajar basic je dulu. Basic ni pun boleh buat duit, kau jangan risau. Jangan risau. Dia boleh, yang penting dia boleh tekan. Dia paling penting ni, dia dalam forex ni, teknik apa sekalipun, janji boleh tekan hari-hari. Betul tak? Boleh tekan hari-hari, okey tu. Dia profit ke tak profit belakang kira. Yang penting boleh entry hari-hari. Yes, boleh enter hari-hari. Kalau boleh enter hari-hari, baru rasa macam best. Okay. Don't worry. Setup king ni banyak. Stop loss je kecil, TP dia besar bang. Kalau dia pergi memang jauh. Bukan jauh lah, bukan wajib jauh. Tapi kalau dia pergi jauh tu rezeki lebih lah. Okay. Okay, semua faham tak? Kita belajar double maru king. Okay. So faham? Kita akan enter sandman bila price datang balik. Dia break, patah balik dekat zone ni kita akan sell. Okay, kalau faham saya padam papan hitam kita. Alright. Dah main nota dah? Video hari ni lagging sikit Saya tengok kat sini dia macam lagging berapa saat. Mungkin sebab ramai sangat. 965. Ramai datang. Alhamdulillah.
Background black. Pakai king ni sedap bang. Dia mengubah hidup saya sebagai seorang trader. Terus terang saya cakap. Kalau dulu saya nak, tapi tak sama level dengan Kak Nora lagi lah. Kak Nora sampai 10 lot. Kalau pakai king ni saya berani letak 1 lot, 2 lot lah. Kalau dulu saya tak pakai king, saya takut. Tak tahu nak entry kat mana kan. Okey. Sekarang lokasi bang. Kita dah belajar king. Ingat yang pertama, lokasi. Dia bukan semua king kau boleh tibai bang. Dia ada 2 tempat saja. Pertama, MPL king. Nombor 2, SSR king. Dua tempat ni je kau boleh tibai. Satu lagi dekat swap king. 3 tempat lah. Sebab ni pun dia terbalik juga sebenarnya. Paling best dekat swap king. Dekat swap king. Nanti bila kau belajar king, nanti barulah tahu. Oh, sebab tu saya tak pembaris jadi kat sini. Alright. Okay. Orang dah tanya, apa itu MPL king? Apa itu MPL king? So, kita sambung minggu depan dah pukul 10 dah habis dah. Boleh ya? Kita sambung minggu depan. Ataupun kita continuation. Continue minggu depan. Ui, kena fake out dengan Cikgu Mansur. Aduh, CMS ni suka sangat buat fake out. Sambung minggu depan lah. Penat lah, pening kepala lah. Kita berehat sekejap boleh? 5 minit kita break. Kita break kejap, sokok kejap. Dah pukul 10 lah. Takut dulu Boleh? 5 minit. 5 minit je, kejap je. Dengar lagu Metallica. Dia bahaya high. And suddenly dia buat lower low. Tahu tak? So bila price buat, saya marking sini dia buat high. High. Low. Higher high. And price buat lower low. Bila price buat lower low, maksudnya dah buat setup QM. Betul kan? QM kan? Kita dah belajar kan? Ini kena letak ni. Tadi saya dah bagi video macam apa itu QM kan? So kita marking dekat high ni, bila dia buat lower low, high ni automatik dia akan jadi QM level. Saya tanda dia sebagai QML lah. Okay. So benda ni sama macam head and shoulders. Sama macam head and shoulders. So bila price naik atas, kita akan sell dekat sini kan? QM level, mengharapkan price turun ke bawah. Betul tak? QM level kan? So apa itu MPL King? MPL King ni, dia berada di sini. Berada di sini. Sama baris dekat area dia sini. So masa dia turun bawah ni, dia buat lower low ni, biasanya dia tak turun terjun terus. Biasa dia akan buat bising, kecoh-kecoh sikit, buat macam turun naik, dia akan buat base, tiba-tiba dia naik atas, tiba-tiba prop, dia turun bawah. Okay, something like this. Okay, now, so dekat sini sebenarnya apa yang berlaku lah, di sini kawasan resistant. Betul lah, resistant. Bila ada breakout, ni atas, di sini sepatutnya price naik atas. Dia jadi RBS, resistant become support.
Tetapi Pras naik ke atas and then dia U-turn. Dia lipat, dia turun ke bawah. So bila dia turun ke bawah, dia lipat ke bawah, maksudnya dia dah tukar. Ini dipanggil decision point, DP, ataupun tempat pertukaran decision dibuat. DHR tu apa nampak-nampak? Okay. So dekat sini, kalau you tengok dekat sini, kalau saya besarkan sikit, saya nak besarkan lagi. Nampak tak candlestick kat sini? Saya besarkan sikit. I nak you fokus dekat kawasan sini. Dekat sini ada satu lagi QM level juga, betul tak? Tapi dia kecil je. High, low, higher high, and then dia buat lower low. Nampak tak? Faham? So saya kecilkan balik. Dia ada high, low, higher high, lower low. Tempat dia sama dekat sini. Sini pun ada high, low, higher high, lower low. Exactly tempat-tempat sini. Sama tak? So ni yang dipanggil as above so below. Maksudnya time frame besar ada high, low, higher high, lower low. Saya tulis kat sini. As above so below. Ini kalau orang tahu ni faham. As above so below. Maksudnya above ni time frame besar. Time frame besar high, low, higher high, lower low. Below ni maksudnya time frame kecil. Time frame kecil pun dekat sini ada high, low, higher high, lower low. So dia sama. As above so below. Time frame besar ada, time frame kecil pun ada. Okay. Oleh kerana ini QML, yang dekat high ni kita namakan dia QML, dekat yang baby QM ni, dekat yang kecil high ni, kita nama dia QM level juga, tapi kita tukar dia jadi MPL. Maximum pen level, MPL. So kat situlah dapat nama MPL. Faham? Saya nak kasih senang lah nama. Dan kalau letak nama apa pun tak apa, janji kau faham yang dekat sini dia ada mendalam ni. Okey, tetapi kat sini saya lukis kat sini nampak, tapi bila you buka dekat chart, you nak cari ni susah. You nak cari benda ni susah. High low, high low low ni susah. Sebab candlestick dia ada bersepah-sepah, betul tak? Nur Hasbi dan entry GU. Tahniah guys. Apa nanti kita akan follow satu-satu insya-Allah. Janji dapat entry sharp. Okey. Okey, now faham tak MPL tu apa? MPL tu dia dekat sini. Dekat time frame besar dia ada, time frame kecil pun dia ada. As above so below. Maksudnya bila saya sebut MPL ni, belakang dia wajib ada QM level. Kalau dia tak ada QM level, dia bukan MPL. Naik atas buat high low low. Masa dia turun bawah, dia ada buat dekat sini. So this is MPL King. Let's suppose katakanlah you punya MPL berbentuk, apa tu MPL King? MPL King adalah MPL yang berbentuk, tadi kita belajar King apa King? Maksudnya dekat sini dia ada maru-maru. Dia ada maru-maru, dia turun bawah, dia turun atas, dia cucuk bawah, dia cucuk atas. Dia ada benalah tu. Kita letakkan tadi maru-maru ni dekat tempat kawasan sini. So nama dia jadilah MPL King. Ada yang tanya, cikgu kalau pakai line chart nampak tak? Line chart boleh, tapi you kena pandai tengok lengkuk dia lah. Kena pandai tengok lengkuk. So MPL King ni dia berada betul-betul dekat sini. Dekat sini ada QM level. So nama dia MPL King. So faham? Dan ini adalah reversal King. Maksudnya dia reverse. Dulu dia naik atas,
price tengah naik atas, tiba-tiba dia buat QM, dia nak turun bawah. Maksudnya dia reversal. Faham Nanti kita akan belajar SSR King dia continuation, sambung trend. Ini dia lawan trend. Dia lawan trend sebab sebelum ni price tengah naik. Tiba-tiba kita nak sell. So kita lawan trend. Macam GU sekarang. GU tadi petang dia naik laju, sekarang dia tengah nak turun. Okey. Dia tanya dia swap king. Swap king nanti saya akan ajar. Swap king dia macam pembaris. Kita belajar MPL king dulu. So faham tak MPL king? So faham Okey, kita buka contoh lah. Contoh dekat crude oil M30 time frame berapa boleh pakai? Terpulang bang. Tapi kalau boleh M15 ke atas lah, M30 ke atas ataupun H1 boleh, H4 boleh, yang berapa-berapa lah yang suka. Kalau katakan nak M30, dia pergi 30 pip. Kalau H1 dia pergi 1 pip. Kalau H4 dia pergi ratus-ratus pip, something like that. Bab TP saya tak tahu. Bab TP asal biru 2 pip je close. Tak payah pening-pening kepala. Dia tanya MPL King ni mesti di significant resistance ke? Yes. Biasanya dia akan QM level. Okey, saya bagi contoh. Saya bagi contoh. Sabar ya anak murid. Let's suppose dekat sini price naik atas. Katakanlah daripada bawah lah. Di bawah dia naik atas. Dia naik atas lagi. Dia naik atas. Dekat sini ada resistance. Kan? Betul tak? Saya delete dulu. Ni crude oil. Oil contoh. Dia dekat mana-mana pun boleh trade. Okay. Dekat sini dia naik atas, lepas tu dia naik atas lagi kan. Dia buat daily base. Jadi dekat sini dia break. Dia naik atas lagi. Maksudnya dia bukan. Okay. Dia tak buat lower low lagi betul. Tapi dekat sini dia naik atas. Perhatikan kat sini. Dia buat naik atas, dia buat high. Dia buat low. Lepas tu dia buat higher high. Lepas tu dia buat lower low. Nampak tak? Kalau saya marking balik benda ni. Dia buat high. Dia buat low. Lepas tu dia buat higher high. Lepas tu dia buat apa bang? Dia buat lower low. Dia turun bawah. Lower low. Memang laju dia terus turun. Dia buat lower low. Kalau saya lukis balik, dia punya pattern ni dia buat high. Dia buat low. Dia buat higher high. Lepas tu dia turun bawah. Dia buat lower low. Dah 1,000 orang ada yang nak masuk tak dapat. Kesian. Okay. So, apa you buat? You marking kan. Dekat resistance ni marking kan kat kawasan sini. So, bila dia dah buat high, low, low, ini dah jadi QM level. Okay, nama dia dah valid QM level. Apa you buat? You cari. Masa dia tengah turun bawah ni, dia turun bawah laju. Dekat time frame sini, dekat kawasan-kawasan sini mesti you akan jumpa yang you cari yang cocok bawah, cocok atas. Webinar dah full. Ada orang nak masuk tak dapat. Minta maaf je, 1,000 orang saja. Siapa yang nak confirm masuk, please masuk VIP. Saya tak boleh nak janji sebab ramai sangat dalam, ada 7,000 dalam ni kan. So saya tak boleh nak janji you punya seat. Siapa cepat dia dapat. Tapi geng-geng VIP akan dapat dulu. Geng VIP dia akan dapat link 10 minit hingga 15 minit lebih awal. So guarantee seat untuk dia orang. Okay, so far faham tak? Dia buat high, low, high, lower low. Masa dia lower low ni paling cantik, dia turun laju tau bang. Dia turun terap, turun laju. Lepas tu, dekat sini kita cari king. Cari king ni. Okey, kalau dekat sini saya besarkan sikit. Kita kena tukar-tukar time frame. Kena tukar-tukar time frame. Kalau tengok katakan M30 dulu. M30 pun dah nampak. Nampak tak cocok bawah, cocok atas? Siapa nampak cocok bawah, cocok atas? Nampak kan? Mana dia? Ni dia double maru. Dia cocok bawah. Okey, dia cocok atas. Apa kita buat? Markingkan zone atas.
Yang ni saya markingkan sebagai cocok bawah. Shadow yang ni dia cocok bawah. Simple bang. King ni orang cakap, oi ya Allah, kalau tak faham juga cucuk korang. Janji kau jumpa shadow double maru, merah, nampak tak? Siapa tak nampak sini? Ni yang saya cakap tadi, merah, lepas merah dia merah. Tapi time frame kena tukar-tukar. Jangan sangkut valid dekat H1 lah, dekat M30 lah. Tak ada bang, kena tukar-tukar time frame. Kan, janji boleh tekan. Janji kau boleh tekan dah okey lah. So cocok bawah, yang mana cocok atas? Shadow yang ni cocok atas. Betul tak? So dia dah valid lah. Ini nama dia MPL King. Kita ambil kotak ni dekat atas ni. Ambil kotak ni. Markingkan daripada shadow sahaja. Daripada body maru yang kedua ni sampai shadow. Ini adalah King Zone Cell. Kita namakan dia sebagai MPL King. Okay. High yang dekat sini ni kita nama dia QM level. MPL King wajib ada QM level. Kalau belakang ni tak ada QM level, dia bukan MPL King. Dia dah jadi lain. Itu King apa saya pun tak tahulah. Rajasthan King. Whatever lah. Tapi wajib ada QML. Alright. Sebaris tu maksudnya, okey dia memang kena sebaris sebab tapi tak payahlah tepat-tepat sampai 1 pip, 2 pip, katakanlah lari 1 pip. Tapi dia based pada experience bang. Dia pada experience. Kita nak marking buka dekat QM level. QM level ni dia wajib ada. Dia wajib ada tetapi level dia tu tak penting. Sebab yang penting adalah level MPL King. Shadow mana yang kita nak marking. Bukan sini. Kita bukan marking kat sini tapi kita marking dekat sini. Faham? Okey. Kita bukan marking dekat QM level, kita marking dekat mana MPL King. In this case dekat M30 kita dah nampak. Cuba tengok dekat H1. H1 kita nampak tak? H1 tak nampak. Kan? H1 tak nampak. Tapi lokasi dia cantik. Ada high, low, high, low. Dah cantik dah. Lepas tu, dekat mana kita nak marking bila tak nampak ni? Tukar M30. M30 nampak tak? MPL King. Double maru, shadow cocok atas. Nampak. Okay. Let's suppose katakan nak buka M15. M15 dah bersepah sikit. Buka M5. Dah jadi macam ni. So, stick dekat M30 tadi. King ni sebenarnya dia drop base drop. Tapi kalau pakai drop base drop lah apa semua jadi pening kepala, so senang. Pakai King lagi senang. Okay, kalau dia cakap dekat M5 ada QM. Sekejap. Lebih kurang macam ni lah. Kalau M5, you nampak tak QM level? MPL dia. MPL King dia mana satu? Ni M5 tau. MPL dia dekat kawasan sini. Tapi susah kau nak cari. Betul tak? Susah, pening kepala. Mana satu shadow, mana valid, shadow sini valid ke, shadow mana valid. So susah. Sebab dulu masa saya mula-mula ajar SND, saya ajar QML dengan MPL dekat student saja. Dia orang nak cari MPL ni sangat-sangat susah. Sampailah terjumpanya King. Bila ada King, kau tukar macam ni, shadow atas dah. Marking shadow atas, lepas tu, this is your balloon area. Kita enter. Enter bila price datang balik. Bukan enter kat sini. Enter bila price datang balik. Okay, price dah turun buat lower low. Dia break saja lower low kat sini. Dia naik balik. Barulah kita fikir untuk entry. Tetapi kena tengok price action juga.
Sini ada R1, ada R2, ada fake out. Okey, cantik. Maksudnya ada R1, ada R2, fake out. Okey, boleh entry. Ini dipanggil price action. Ini dipanggil price action. Cara price datang tu penting bang. Kau jangan dia naik terbatang, kau terus enter je. Price action. Kena sabar sikit. Ini kawasan price action. So dia ada fake out. Minggu lepas, yang lepas-lepas kita dah belajar pasal price action. Lepas tu dia naik laju. Dia naik laju. Tengok belakang ada MPL King. Boleh enter. Stop loss kat mana stop loss? Stop loss paling afdal atas shadow ni saja. Okey. Kalau dekat sini stop loss kau 4 pip. 4 pip stop loss. Boleh ke? Stop loss 4 pip. Letaklah atas ni. 15 pip. Okey, 15 pip. Kau stop loss 4 pip macam tak logik pula kan. So sampai atas ni 15 pip. 15 pip. Okey, dah enter TP pula tanya. TP dekat mana? Ya Allah, semua nak tanya. TP asal biru je close bang. Kau biru je 1 pip kau terus close. Tak adalah. Okey, so far dah faham. TP dia susah sikit. TP dia susah sikit. Kalau you nak swing, ada yang jenis nak swing, ada yang nak ni, ada yang macam-macam lah. Ada yang jenis TP tamak, ada yang jenis TP. Nanti tak sampai TP payah pula kan. Susah nak cerita. Ada yang tanya nak PO ke nak entry instant. Macam saya terus terang saya suka instant. Dia masuk sini saya tunggu rejection. Saya tak suka PO, letak stop loss. Depend sebab saya suka instant. Dia naik atas je saya dah start layer. Lepas tu bila dia close jadi biru macam ni maksudnya ada reversal. Ini bila ada shadow ni, dia close dalam keadaan shadow atas. Maksudnya dia ada rejection. Bila ada rejection, okay good. Stop loss kat atas bang Stop loss dekat atas high. Biar dulu. Tapi bila dia dah turun, apa you buat? Kecilkan stop loss, letak dekat atas ni. Okey. So masa dia naik atas ni berdebar-debar lah sikit kan. Berdebar-debar sikit. Tapi redor je lah bang. Stop loss 15 pip. Takkan tak boleh. Letak stop loss lah. Kan? Selama ni tak ada stop loss. Selama ni stop loss 70 pip okey je. Ataupun my stop loss is my MC. Kan? Orang mana ada letak stop loss? Ada ke trader yang letak stop loss? Ada ke? Mana ada, saya tengok ramai sekarang student-student ataupun budak-budak yang gerak ke grup sebelah tu, kalau entry terus full margin. Siapa? Hebat betul dia orang. Hebat gila. Maksudnya dia entry memang full margin saja. So, it's not good Stop loss wajib ada. Sebab kita trade ni dia ada risiko. Ada possibility dia jadi, ada yang tak jadi. So kalau tak jadi, at least you dah ada stop loss. Tapi stop loss 15 pip, 20 pip. Boleh terima tak boleh terima? Stop loss 15 pip. Boleh ke tak boleh? Boleh kan? So kalau jadi, jadilah. Maksudnya kalau setup ni, jadi. Kalau tak jadi, dia kena stop loss. Kenapa? Susah sangat. Okey. TP kat mana? TP biasanya dia akan buat low kat sini. Katakan masa dia ni atas tu, saya bagi tahulah. Sebab ni mainan big trader bang. Dia turun bawah kan, dia buat low kat sini, ni low, dia ni atas pergi kat sini. Lepas tu biasanya dia akan buat low kat sini. Dia break sampai sini dah cukup lah. Okay. Katakan sini stop loss 15 pip, TP berapa pip sini? 115 pip. Dah berapa dah? 1 kali 4. 1 ni sebab 4. Okey. Faham tak? Sebab big trader ni dia suka ambil atas, dia suka ambil sini. Dia sebenarnya fake out semua ni. Dia break bawah, lepas tu dia naik atas balik, lepas tu dia break bawah. Kalau nak swing, close separuh lagi tinggal. Faham tak? Katakanlah you masuk 0.1 lot, 0.05 you close,
Lagi 0.05 you tinggal je. You nak swing. Sebab let's suppose kita tak tahu kat sini dia boleh break ke tak boleh break. Katakanlah dia break ke bawah. Bila dia break ke bawah, sini ada support. Dia akan jadi setup SSR King pula. Bila ada SSR King, you boleh re-entry sambung lagi sell ataupun you boleh hold swing. Tapi SSR King kita belajar besok lah. Kita belajar MPL King je dulu. Janji biru je close. Janji biru je close. Jangan pening kepala. Okay, so far faham? Kalau tertinggal bas boleh kejar tak? Boleh, tak ada masalah sebab bukan akaun saya, akaun awak. You nak kejar ke, you nak apa ke, tapi not advisable lah. Tak perlu kejar market. Tertinggal. Besok ada setup lain, lusa ada setup lain. Alright. So far faham? Ni brand apa? New Zealand USD. Ni New Zealand USD. Ada lagi. Nampak tak New Zealand USD? Okay. Ia ada high, low, higher high, lower, low. Complete tak complete? Complete kan? MPL King dia yang mana? Yang ni ada dua. Habislah kau kena MC, stop loss. Sini ada satu, atas ada satu. Saya besarkan sikit. Nampak tak? Sini ada King, atas ada King. Dua-dua ada King. Sini MPL King, sini pun MPL King. Nampak tak? So kalau ada dua, macam mana kita nak masuk? Kena tengok price action. Biasa kalau ada dua macam ni, ambil yang atas. Biasanya memang dia akan ambil yang atas. Dekat bawah ni dia akan buat fake out saja. Dia reject sikit. Kena ingat bila ada 2 lapis, 3 lapis apa semua, ambil yang atas. Semua pair valid ke? Yes bang. Balon je semua pair. Tiba je MPL King. Nak sedap lagi pakai gold. Gold lagi laju. Memang sedap. Sangat-sangat sedap. Okay. Okay, New Zealand USD nampak kan MPL King? Bila ada tu, ambil nota ni. Kau nanti yang salah masuk lagi, salah tekan lah. Jadi kenapa kena stop loss? Ambil nota. Bila ada dua MPL King, ambil yang atas. Biasa dia akan pergi yang atas. GBP AUD. Ni dia. Ni yang dulu ni, MPL King. High, low, higher high, lower, low. Price ni atas. Ada fake out, okey. Dekat sini pun ada kecil sikit. High, low, higher high, prap, lower, low. Dekat mana baru-baru kau? MPL King dekat sini, betul tak? So ni MPL King. Peran atas itu sell. TP kat mana? Biasanya dia akan sampai sini balik lah. Kat tempat low ni biasanya dia akan, insyaAllah dia akan sampai. Kalau dia break, tu dah lain cerita. Okey, ada yang minta buka New Zealand USD. Nampak. So macam New Zealand USD ni, MPL King atas. Stop loss berapa bang? Stop loss daripada bawah sampai atas 12 pip. Boleh tak stop loss 12 pip? Dia tak suka teknik ni. Teknik ni stop loss dia kecil sangat lah. Cikgu saya tak suka. Macam-macam lah korang ni. Hai. Pening kepala. Okey lah. MPL King bang senang. Tapi dia reversal tau. Bahaya sikit sebab dia trend tengah up. Dia nak reverse. Okey, contoh macam ni. Lower-low di mana? Sini kan? Kau try TP sampai sini. Stop loss berapa pip? Stop loss 13 pip. Kalau TP sampai sini, kalau kena TP 84 pip. Cukup lah. Apa lagi mau? Dia macam tu saja.
Lepas tu entry dapat pucuk ke tak pucuk? Kalau you tengok tadi crude oil. Pucuk ke tak pucuk? Pucuk kan? New Zealand USD pucuk ke tak pucuk? Pucuk ke tak? Pucuk. Kau hantar dekat Facebook, hantar entry pucuk orang angin je bang. Dia orang floating gila-gila, kau punya entry pucuk lala dia cakap kau scam. Cikgu Mansur scam lah, entry pucuk, penipu boy semua ni. Penipu semua ni, mana ada orang entry pucuk. Nampak tak permainan dia? Kalau kena stop loss, besar ke tak stop loss? Stop loss kecil bang. Stop loss 15 pip, 12 pip. Nak entry, nak screenshot pucuk pun tak sempat. Dah kena stop loss. Bila dah kena stop loss, hilang. Alah, tak boleh nak entry pucuk. Kan? So kalau nak entry sharp betul-betul zero float, tu tak payah pening lah. Saya dulu masa MPL tu macam dah dapat zone yang cantik tu, entry pun dah okey dah bang. Dah syukur dah. Orang cakap bila entry tu hope dia reject rasa, dah rasa lega dah. Ini pun dah okey. Cepat-cepat. Mula stop loss letak kat atas tu. Ukur dulu stop loss Sini sampai atas berapa pip? 14 pip. Bila dia dah turun shadow macam ni, kecilkan salah. Turun bawah. Saya biasa akan letak atas daripada zone king. Daripada sini sampai sini berapa pip? 3 pip. Okey lah. Kalau dia lipat sekalipun saya akan loss 3 pip. Macam-macam lah tadi ada yang tanya. Oil lah ada yang minta. Tak apa. Okey. So far so good GBP AUD. Kalau kau entry kat sini, enter. Saya suka sebut enter. Ini dah jadi boleh lah cikgu. Dah jadi boleh lah cakap. Memang nak macam mana? Lepas tu dia orang minta signal. Macam mana nak lukis bawah pedala tu belum buat. Belum QM level, belum ada MPL, belum ada ni. Payah kau nak bagi signal. Betul tak? Tapi benda ni dia berulang-ulang. Benda yang sama. Dia ulang banyak kali, pusing sama je. PM level, high low, cari MPL king. Entry diam-diam sudah. Betul tak? Dapat pucuk tak dapat pucuk? Kalau tak jadi pun berapa pip je stop loss. GBP Kanada. H1. Saya buka H1 Saya besarkan sikit. QM level. High, low, higher high, lower low. High, low, higher high, lower low. Ya, Macam besar sangat dia punya ni. Nampak tak kat sini? Saya besarkan sikit lah. QM level dah ada. Dia turun straight tu lah. Turun. Mana marking zone kita? Sini. Cocok bawah, cocok atas. Yang cocok atas ni yang kita nak. Okay. Bila price datang balik, entry. Yang ni kau dapat zero float, bye. Enter Sandman kat sini, bang. Apa price action ada? 1 drive, 2 drive, 3 drive. Ni kita belajar nanti. Yang ni saya dapat entry tu. Saya dapat enter. Tapi tak ambil. Banyaklah ambil sikit je. Ambil risk reward je. Stop loss kecil. Lepas tu dia. Cikgu Mansur scam. Ajar budak-budak entry pucuk. Kan? Lepas tu budak-budak sekarang dah entry pucuk. Saya tengok bila orang entry pucuk, saya tengok rasa macam alhamdulillah ini berjaya juga dia orang entry pucuk. So entry pucuk ni orang cakap valid, kau boleh entry. Benda ni macam orang cakap nak kata holy grail tu tak adalah, tapi okey lah sebab tu saya cakap bila saya jumpa ataupun bila saya guna king ni bang dengan stop loss 15 pip 25 pip, saya berani letak lot besar. Sebab apa? Sebab saya ambil contoh lah. Katakanlah stop loss. Sebab kita main risk versus reward.
Risk versus reward. Okay. Sebelum saya entry tadi, katakanlah saya marking zone ni, macam ni dia besar tau. Macam ni kita tengok stop loss berapa. Daripada sini sampai atas, 68 pip. 68 pip. Daripada sini sampai atas. Tapi kalau daripada bawah ni, sampai dekat king zone ni, dalam 25 pip. Let's suppose 25 pip lah. Risk yang you kena letak adalah 25 pip. Reward, kita tak tahu lagi. Sebelum kau entry, kau kena fikir risk dulu. Kalau setup ni tak jadi, berapa aku sanggup loss? Dengan 25 pip, berapa sanggup loss? Let's suppose saya letak 0.1 lot. 0.1 lot, kena stop loss. Tak jadi. Berapa loss? Berapa loss? 25 US dollar. Betul tak? Okey, kalau saya letak 0.01 lot, berapa risk saya kalau tak jadi benda lah ni? 2.5 US dollar. Okey. Now, kalau saya letak 1 lot, berapa saya akan loss? 250 US dollar. Okey. Terpulanglah you nak riskkan berapa. Kalau you masuk 0.1 lot, you akan riskkan 25 USD. Kalau you masuk 0.01 lot, you akan riskkan 2.5 USD. Kalau you masuk 1 lot, you akan risk 250 US dollar. Terpulang. Macam saya biasa kalau betul-betul cantik, saya akan masuk besar. Stop loss 25 pip, kena lah. Baca bismillah. Letaklah 1 lot, 2 lot. Sekali terjun, ambil kau. Berapa pip? Paling last sekali itu dia terjun sampai sini, 500 pip. Berapa bang 500 pip kali dengan 1 lot? Dah dapat 5,000 USD. Kalau 0.1 lot, dapat 250 USD. Kalau 0.01, dapat 50 US dollar. Risk 2.5 USD. Return dapat berapa lah yang you suka. Faham tak? Kalau berani letak 10 lot. Tapi saya belum sampai tahap tu lagi lah. Kalau 10 lot mau bergegar MT4 ni. Kalau tak jadi, koyak. Kecuali akaun you dah besar lah. Okey, so faham? Ini tadi setup dekat H1. Ada shadow atas ni. Shadow ni penting bang. Masa dia main atas bawah tu pulang lah you nak close masa bila ke apa ke. AUD Canada. H1 itu dia ada setup. So benda lah ni yang ada setup dia bukan teknik. Kita kena tunggu. Bukan kita tunggu ni tau bang. Maksudnya bila price naik, tengok sebelah kiri. Kalau katakan dia tengah buat dekat sini, let's suppose dekat sini lah. Dia belum siap lagi setup tu. Dia bukan kita tunggu dia buat satu, dia buat resisten, dia bukan buat hello kita tunggu. Kalau kau tunggu memang berjanggut lah. Memang 8 tahun baru dia trigger. Ada saya tengok student-student, bila dia tengok ada resisten, lepas tu dia ada rally base rally, dia ada drop, dia terus letak PO kat situ. Oh my god, bukan macam tu. Maksudnya kita tengok peluang. Katakanlah price tengah naik. Kita bila trade, kita always look to the left. Tengok belakang ada apa. Orang kalau bila katakanlah price tengah naik, mesti ramai yang nak sell, betul tak? Bila price tengah turun, mesti nak buy. Sibuk kan? Masa dia tengah naik ni, tengok belakang ada apa. Marking siap-siap. Ini marking. Kita marking. Resisten. Nampak tak? Resisten. So dia buat high, low, higher high. Lepas tu dia turun. Dia buat low. Okay. Dekat sini ada king tak? Masa dia turun bawah sini. Ada drop base drop. Saya besarkan sikit. Ada king. Marking kat sini. Betul tak? So far nampak? Tapi cikgu ni macam setup pembaris. Yes. MPL King adalah setup pembaris. Sama juga. Dia ada resistor, rally base rally, ada drop base drop, ada king. Sama juga.
Resistor, rally base rally, drop base drop. Ini pun swap king. Okey, faham? Kan? Sama juga benda yang sama. Tapi bila ada king lagi senang. Dia ada cocok bawah. Nampak tak ada cocok bawah? Saya besarkan sikit. Tak nampak saya besarkan lagi. Kita pakai kanta pembesar. Cocok bawah. Cocok atas. Yang cocok atas kita markingkan. Okey. Lepas tu bila price sampai situ kita sell. Kena stop loss baru terjun. Ya ini kena stop loss dulu lah. Okey. Stop loss berapa sini? Ukur dulu. Shadow ni berapa stop loss? 24 pip. Kalau letak stop loss kat atas, 24 pip. Kalau letak stop loss kat sini 2 pip, 3 pip. Logik tak logik? Stop loss, logik kita logik stop loss 3 pip. Tak logik kan? Tak. Okey, kita kalau letak stop loss kat atas 16 pip. Okey, logik tak logik? Alright, 16 pip kita letak stop loss. Mula-mula letak je PO kat sini. Letak, bila sampai sini entry saja, stop loss dekat atas. Stay, don't move. Stay your position. Okay. Hold your position. Takkanlah spread pun dah berapa pip, takkan stop loss kita 3 pip. Lepas tu, bila price turun, dah katakan ada entry-entry, jadi shadow, dia turun bawah. So, apa kita buat? Kecilkan stop loss, letak dekat atas. Sebab dah ada rejection. Stop loss kita 5 pip. Dah ada rejection. So bila dah ada rejection, stop loss kita kecilkan ke bawah. Okey, lepas tu katakanlah price terjun. Apa kita buat? Kau dah entry cantik dah ni. Kalau dia naik, tak apalah kena stop loss 5 pip. Tak ada hal. Betul lah, katakanlah dia dah turun, dia dah reject, turun bawah sini, tiba-tiba kat sini dia lipat. Ya, kena stop loss. Stop loss 5 pip, tak ada hal. Tak kisah 5 pip. Jangan mengamuk lah. Maksudnya tak ada rezeki, tak apa. So, bila price dah terkejun sini, apa kita nak buat? Katakanlah dia dah turun banyak, dia turun. Salah. Bukan letak BE. Kita ambil screenshot letak kat Facebook. Kita bakar orang lain. Pucuk is real. Nampak tak? Baru marketing. Baru orang percaya kan. Entry pucuk baru orang percaya. Dulu saya buat ni bang. Orang semua angin cakap cikgu masuk penipu lah. Dia entry pucuk je. Si entry pucuk je. Padahal benda ni pusing-pusing benda sama je. Dia nak cakap pucuk, tipu ke apa ke. Peduli lah. Janji kawan aku lah. Tapi nanti korang dah entry asyik pucuk-pucuk. Jangan kau kejar semua pucuk tau. Bahaya. Nanti ada satu masa nanti kau rasa setiap entry kau adalah entry pucuk. So bahaya. Jaga. So kena tengok. Wajib ada QM level, ada MPL king, ada tempat-tempat. So macam ni dia punya TP kat sini. Lower low sini. Dah masuk kat Facebook tu cepat-cepat close. Berapa pip? 80 pip. Okey lah. 80 pip. Bakar je bang. Akaun kita kan bukannya akaun dia orang yang panas, kita yang stop loss, kita yang MC, dia orang pula yang panas. Kita yang entry pucuk, dia pula yang terbakar. Pelik betul lah dia orang ni. Bukan kita trade akaun dia pun. Okey. Boleh. Ada pantang larang. Pantang larang dia bila kau ada entry sini, baru reject 10 pip, 20 pip kau dah hantar screenshot. Itu memang pantang. Dia akan lipat. Biasa kau hantar sini dia akan lipat. Dia akan ambil stop loss kau. So, bila nak hantar screenshot ni, pantang larang dalam forex ni, saya ajar tip. Ini tip daripada datuk nenek moyang saya ajar. Daripada dulu lagi. Cakap pantang. Tunjuk profit dekat orang. Sebab bila tengah profit, kita happy kan. Katakanlah kita dah dapat entry pucuk. Turun bawah, kita pun ambil screenshot. Dah profit. Kau hantar je screenshot, tak sampai 10 minit, dia akan lipat. Confirm dia akan lipat. Biasanya memang dia akan lipat. So, biar dulu sampai sini. Dia turun. Dah nak sampai TP. Kan? Dah nak sampai TP. Kau screenshot. Lepas tu hantar kat Facebook. Cepat-cepat close. Dah close, baru hantar screenshot. Jadi, kau dah selamat. Sebab dia pantang. Memang pantang. Saya pun tak tahu. Benda ni memang saya buat pun tak jadi. Memang dia akan, lepas kau hantar screenshot, tak lama je lepas tu dia akan lipat.
So jangan. Tunggu dia dah TP dah jauh-jauh biar lepas tu hantar. Lepas tu orang cakap alah benda dah jalan tak ajak lah apa pedulilah apa nak jalan nak ajak dia orang entry. So belajar tak nak, dia orang nak signal je. Betul tak? So macam tu lah. Entry senyap-senyap. Konon-kononnya entry berjamaah lah apa padahal dia tak tahu nak entry kat mana. Betul. Betul tak? Suruh belajar tak nak, suruh lukis tak nak, suruh apa tak nak, dia tahu tekan je. Lepas tu bila orang dah profit, dia melupa. So, itulah mentaliti trader-trader yang sekarang. So, ubah benda tu. Buat backtest bang. Dalam grup pirate, saya paksa dia orang lukis ni. Lukis backtest market lama-lama. Backtest. Jadi bila market tengah jalan, dia dah nampak kat mana nak entry. Kalau tak nanti dia kelang kabut. Gold terjun lagi Kejap. Okey, GU. Nampak ada king. King ni je bang. Ni je king dia ni. Cucuk bawah banyak. Lepas tu cucuk atas. Ada king level tak? High, low. Atas ada king lagi tak? Ada satu lagi kecil kat sini. Dekat sini masuk pun stop loss berapa pip? Tengok dulu stop loss. Kalau atas ni 71 pip. Kalau 71 pip, tak payah letak stop loss besar. Ambil stop loss sampai atas ni je. 23 pip. Okey, 23 pip. Kita nak stop loss kita dalam range 20 hingga 30 pip. Jangan lebih. Sini sampai sini stop loss 24 pip. Okey, acceptable, accept. Okey, so far price dah terjun 46 pip. Nak close boleh. Siapa yang bagi signal dah boleh bagi signal dekat kawan-kawan lain. Okey, kepada yang follow signal saya, siapa yang follow ucapkan tahniah. You guys boleh decide kita dah profit berapa pip. Dah decide dah cecah 50 pip lepas tu tahniah je siapa yang follow. Please lah. Standard lah benda tu. Lepas tu bila price lipat je pop. Okey, kita dah hijau 40 pip. Dah sempat dia close ke tak aku pun tak tahu. Lepas tu hijau 10 pip pun 10 pip lah. Sempat ke dia close 10 pip. Aduh, lepas tu asyik hijau, asyik profit dia semua. Kulit kan? Alright. Jangan trust lah. Bukan saya nak cakap semua orang. Cuma korang ni trust yourself. Try belajar ni. Belajar betul-betul. Lepas tu kau tak payah follow signal lagi. Ni sibuk follow signal orang. Muhammad Abdul Halim tanya soalan. Ada banyak soalan sini bang. Sini saya ada tanya soalan tapi saya tak dapat jawab. Sebab sini bukan counter. Sini bukan counter pertanyaan. Nak counter pertanyaan, boleh pergi ambil nombor dekat counter pertanyaan. Saya cuma cakap apa jangan. Okay, now GJ sama juga. Resistant, perap naik atas waktu dia terjun. Mana dia punya king? King. Berapa pip float? Seolah berapa pip? Kalau letak atas 47 pip besar sangat. Letak atas ni dalam 22 pip. Acceptable. Float berapa pip? Float 5 pip. So far dah 38 pip. Macam tu je trade. TP kat mana? TP dekat bawah. Gold terjun. Ni gold. Sekejap Gold terjun lagi. Target sampai sini ni gold. Ni SSR King. Kita akan belajar besok lah SSR King. Okey. Apa lagi? Dah. Do je lah. Itu je lah yang setup yang dah ada selama ni. So maksudnya kau dah ada entry lega tak? Lega tak dah ada entry? Lega kan? Abang on then. Abang on mungkin internet slow. Sebab tu dapat. Yang penting ada entry bang. Betul tak? Ada entry tu ya Allah rasa leganya. Rasa macam hilang segala kegusaran. Yang penting enter. Lepas tu biru pula. Oh my God. Sebab kita nak tekan entry hari-hari. Kalau tak ada entry rasa macam gelisah. Macam something yang missing. Satu kau, di manakah di kau? Kau mencari sesuatu yang aku mencarimu tetapi tak ada. Dapat tekan tu rasa nikmat. Ya Allah, rasa lega. Tapi jangan tekan semua tempat. Kena tunggu, kena sabar. Tak entry rasa panas. Kalau kau tak entry, kau pergi check pergi kedai makan.
check temperature tak lepas bang, 39.9, 39.8, 38.7 jangan masuk. Dia tak bagi masuk. So tekan dulu enter. Dah sejuk baru pergi masuk kedai. Baru dia 37.5 36.5, 36.3. Encik ada simptom-simptom COVID-19 ni. Kenapa ni encik? Entahlah sebab saya belum entry lagi ni. Dia jadi macam tu kan. Belum entry saya lega terus baik. Okey. Dah pukul 10.57, ada lagi 3 minit. Okey tak King? Kita belajar. MPL King. Kita belajar MPL King. MPL King nanti korang belajar backtest. Siapa yang masuk dalam grup Pirate Academy itu tolonglah rajin-rajin lukis MPL King. Benda senang je kot. Dia jangan tanya soalan time frame berapa. Dia just kau tukar-tukar time frame sampai kau jumpa King tu, marking kat situ, dah settle. Lepas tu hantar dalam grup, nanti easy akan check siapa yang tak ada dalam grup tu. Sebab nanti kau salah, sesat lah apa lah, macam nampak macam senang. Bila saya ajar ni nampak macam senang sebab benda dah jalan, benda yang dah berlaku. Tapi bila kau buka satu chat yang jenis belum jalan lagi, mula mengelupur. Dekat mana nak entry, dekat mana tak tahu benda kita nak tengok. So siapa yang belum masuk boleh PM atau Zulfa saya bagi dalam grup kan, Zulfa. So dia akan orang cakap masukkan you dalam grup Pirate, support, lukis, kena praktis lukis, nanti dia akan betulkan. So at least ada orang tegur lah, ada orang tanya, boleh tegur you salah kat mana apa semua. So kalau tak nanti you tak tahu you salah kat mana. Buat tak jadi, entry tak jadi. So macam tu je. Macam mana nak masuk, pergi dekat VIP channel. Saya punya VIP kejap, saya bagi. Saya ada link. Bukan VIP channel, dekat free. Kejap kalau dulu kena bayar, sekarang pun free je. Free je, baik. Free je. Not really free lah, sebab dia kena, orang cakap, kena depo. Dia kena depo. Depo pun pakai duit sendiri kan. Bukan pakai, depo kan boleh lepas, depo boleh tekan. Betul tak? So, sfs.me CMS free webinar. So, boleh tekan apa semua, boleh masuk dalam grup VIP. Masuk grup VIP, kita akan bagi, kalau katakanlah tadi yang nak masuk tak dapat. Hari ni ada 955 orang. Ramai yang nak masuk tak dapat tadi, dia dah tertinggal. So, bila you masuk grup VIP, link akan dibagi kat you dulu. You akan dapat masuk dulu. Orang lain berebut-rebut masuk, you relax. You masuk dengan karpet merah, dengan limousin siap jemput. Limousin siap dengan cameraman, siap dengan cakap liputan akhbar satu dunia tau ni. You masuk webinar, you bayangkan. You masuk webinar ni dekat hotel 5 bintang, naik limousin, parking je, orang bukakan pintu. Lepas tu jalan-jalan, lepas tu kamera dia ambil gambar. So itulah guru-guru VIP. Maksudnya dia masuk dulu, tak payah berebut. Naik dengan Lamborghini kan, Manino lah, siap kopi. Duduk-duduk je orang tanya, nak kopi white coffee or black coffee. Dia tak ada kerang kabut lah. Tak ada berebut-rebut lah. Dia duduk memang confirm dapat seat. Seat pula dapat duduk depan. Lepas tu karpet merah. Lepas tu dengan seat yang tebal orang cakap yang jenis boleh baring. Lepas tu dia ada couple seat lagi. Sebelah-sebelah boleh pilih lah siapa awet dia kan. Lepas tu ada orang boleh tanya. Dia nak ais lemon tea ke, nak ais sejuk ke air panas, nak kopi, white coffee ke, black coffee, nak kopak, makuk mocha ke, cappuccino. So, macam tu lah. So, kalau yang free tu memang boleh free, saya akan ajar juga. Cuma, kau kena berebut lah. Sampai cepat dia dapat. Kalau tak dapat, minta maaf. Saya tak boleh nak kata apa. So, minggu depan pula. Hari Jumaat minggu depan kita akan belajar SSR King. Kita ada sebulan lagi pada M Trading sponsor kita. Terima kasih pada M Trading sebab ada sponsor lagi software. Software ni mahal bang. Software untuk buat webinar 1,000 orang harga dia 1,500. 1,500 ke RM2,000 sebulan. Tadi ada orang tanya, cikgu, pakailah software webinar yang boleh masuk 5,000. Boleh, tak ada masalah. Dia boleh masuk 5,000 orang. Tapi harga berapa? $2,000. RM10,000. Sanggup bayar untuk webinar untuk 5,000 orang. So, tak sanggup. So, macam tu saja. Alright. So minggu depan kita akan belajar SSR King, waktu kita akan belajar swap King, kita akan belajar fake out King, kita akan ada hidden King, kita ada King of the King, ada banyak lagi King bang, serius. Tapi kalau setakat nak buat duit pakai MPL King pun dah cukup.
Dah cukup lah. Pembaris dia sama macam pembaris. And then what else? Still open lah. Yang nak masuk VIP, ada yang tanya saya, nak masuk VIP macam mana? You pergi dekat yang ni. TMS free, SMS free webinar. Actually dia orang cakap $100, tapi actually 50, saya rasa $100 banyak sangat. Sama-sama COVID kan. $50 pun okey lah. Jadi you all nak, saya bukan apa, saya nak komitmen orang nak belajar. Sebab kalau saya bagi yang totally free ni, dia macam bahaya sikit. Nanti entah siapa-siapa masuk, scammer ke apa semua masuk, kita tak boleh nak filter dia orang. So, deposit saja, duit tu you boleh trade, bukan masuk kat akaun saya. You boleh trade, macam biasa kalau profit, withdraw, sama macam tu. Tapi you dapat ilmu, dapat apa semua. Ada orang tegur, ada apa semua. I think quite good lah. And then this Friday, hari Jumaat ni, saya dah jemput Kak Nora daripada YouTube ataupun Bistra. Dia cakap dia free insyaAllah. So, mungkin you akan dengar lah suara dia yang manja, yang cakap tu best lah. Ya, macam cakap yang lembut-lembut. Macam mana nak entry guna QM continuation. Macam mana nak entry guna setup hybrid apa semua. Okay. Suara lembut. So kita dapat dengar live kali ni. Korang jangan tanya macam-macam tau. Kalau dengan aku boleh lah kau tanya macam-macam. Tanya pupa. Saya tak kisah. Tapi kalau dengan orang ni saya nak you all semua behave. Boleh tak behave? Jangan tanya macam-macam. Tanya yang sekali lembut. Nanti kan dia merajuk kan, dia dah tak nak ajar lagi. Boleh? Sebab dia tak biasa. Dengan saya tak kisah. Saya lelaki, saya kental. Kau nak kutuk ke, kau nak apa ke, kau nak tunjuk ni ke apa ke, aku tak ada hal ni. Kan? Ini tak ada hal. Kita main langgar je. Kita main balon je baik. Tapi kalau ada setengah orang tu, saya kena lembut lah. Okay. Behave. Tahu? Okay. I think that's it. Dah pukul 11. So, kita jumpa. Nanti siapa yang rakam, saya bagi tahu saya lah. Saya akan share. Okay. Boleh? Dah habis dah. 9.25. Okay, terima kasih semua. Terima kasih kerana join kita punya group hari ni. Hari ni kita belajar MPL King. Saya harap you faham lah. Dapat tengok live lah. Saya tak tahu lah berapa. DJ pun dah berapa pip lah. Entry Syawan. Dah dapat 50 pip. GU pun dah dapat berapa pip. Dapat 60 pip. Senang tak senang King? Goal. Wah, goal bapak Junam. Akta close barulah ada Junam. Ya. 349 pip. Kat sini ada King. Kita punya gaya 2 lot siapa nama penyu, abang penyu fixer. Di entry kat sini sampai sekarang ni dah 341 pip kali dengan 2 lot. Berapa bang? 6,000 USD dah dapat. Sekali entry saja. Bukan tak boleh. Kat sini pun ada King. Nampak tak ada punya King? Buka H4. Selahkan sikit. Ni dia SSR King. Ada lebih sikit lah. Ni ada very single King. Ni very single King. Ada kat sini. Ini teknik very single King. Very single King dia sama juga. Ada King juga. Dapat entry kat pucuk. Lepas tu dia ada 3 drive pula. 1, 2, 3. Nanti kita belajar lah 3 drive. So dia hentak kat sini 2 lot. So far dah ambil kau 334 pip. 3,000 pip. $3,000. $6,000 dalam tangan. So best tak best? Ini Safwan Shadow Hunter. Safwan Omar ke? Gol dapat re-entry tadi. Safwan Omar ke? Safwan Omar pun cikgu saya ni. Cikgu saya, student saya. Safwan Shadow Hunter. Alright. Gol ada yang dapat re-entry. 0.02 lot pun dah dapat 20 USD bang. Siapa nak bagi? Syukuran. So tu je. Satu lagi jangan paksa bang. Jangan paksa sebab katakanlah dah tembus King you dah entry tembus. Lepas tu you lawan lagi. No. Sebab saya dulu pernah dekat AUD USD. Saya masa mula-mula test masa King Master tu. Dekat kawasan King saya masuk, dia sell, dia turun bawah, lepas tu dia naik atas. Dia lipat tu saya, dah break tu saya masih lagi sell. Naik atas lagi saya sell. Kalau MC 6,000 USD. 6,000 US dollar bang MC. 6 kali 4, 24,000 ringgit MC. Rasa macam, apa rasa masa tu? Sedih tak? MC 24,000. 6,000 USD. Saya gelak tak ada benda. Sebab
Bila set up King, don't worry bang, dia boleh cover balik sekejap je. So account tu pun account daripada 2000 USD. Saya grow pakai setup King saja. H4 sekejap je dia boleh grow 6000 USD. Lepas tu minggu depan 2 minggu lagi dia cover balik jadi 10k jadi macam tu. Sebab bila King ni bestnya macam ni lah. Macam GU tadi GJ kan. Ada King ni kira stop loss berapa. So 17 pip letak satu lot. Dia lipat ni atas pun kalau tak jadi baru $170. Kalau account $1000 lah. Tapi kalau dia dah turun 46 pip dah $450 dah $500. Which is very best. Dia sekejap je boleh cover. So terpulanglah you jaga MM. Berapa you selesa entry ya. So MPL King. Ada apa-apa ya? Ada soalan lagi? So bila masuk King, you tahu kat mana nak entry, dekat mana. Tak payah nak risau bang. Jangan entry, jangan nasi nak tekan je. Tunggu King. Tunggu tempat-tempat yang cantik-cantik. UJ saya tak trade lah bang. UJ slow. Saya suka gold, GU, GBP, PGBP semua laju-laju. Baru sedap. Alright, I think that's it lah. Kalau tanya you semua macam-macam soalan nanti lagi semua nak signal lah. Ramai yang tanya cikgu ni apa, ni nak naik ke nak turun, ni nak ni ke apa. Apa kau tanya lagi? Aku baru je ajar setup King. Ada setup, tak ada setup masuk, tak ada setup, tak payah masuk. Betul kan? Tunggu setup je, tak payah nak tunggu signal, tak payah. Kenapa bila nak entry tu perlukan confirmation daripada kawan-kawan? Saya tak faham. Adakah bila kau entry ramai-ramai dengan kawan-kawan, kau akan confident akan win? Adakah entry berjamaah tu akan confirm akan win? Tak ada bang. Dalam ni kena percaya pada diri sendiri. Kalau kau sendiri tak percaya pada diri sendiri, macam mana? Nak tunggu kawan entry, kita pun nak entry juga. Ada waktu tanya, ada yang hold lagi tak, ada yang ni. Sebab dia nak dapatkan keyakinan tu, dia tengok analisa orang lain. Ada tak orang sell? Tiba-tiba dia masuk grup sana orang buy. Yang sana sell, ada yang buy, ada jadi pening kepala. Kan? Kalau profit, entry dengan kawan, bila profit, dia ada bagi duit kat kau ke? Ada tak ada bagi profit dia kat kau? Tak ada kan? Asal nak entry sama-sama dengan dia? Kan? Kita faham. Macam pelik lah dia orang ni. So, masuk je lah. Ada setup masuk, tak ada setup tak payah masuk. Okay. I think that's it. Thank you semua. Thank you everybody. Thank you everybody. Sini tengok oil sekejap. Oil brand.